Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim Rasida Siti Ramli, UK30994 dari program Sarjana Muda Pengurusan Polisi dan Sekretaran Sosial. Pada hari ini, saya ingin menerangkan salah satu komunikasi iaitu komunikasi verbal atau turut dikenali sebagai komunikasi lisan. Terdapat 6 perkara yang akan saya bincangkan. Yang pertama, apa itu definisi komunikasi. Yang kedua, definisi komunikasi verbal. Yang ketiga, medium komunikasi verbal. Yang keempat, proses yang berlaku dalam komunikasi verbal. Yang kelima, contoh kepada komunikasi verbal. Keenam, kebaikan dan kelemahan dalam komunikasi verbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan satu proses di mana penghantar menghantar maklumat kepada penerima melalui satu saluran atau medium yang tertentu. Seterusnya, komunikasi verbal pula merupakan komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata ucapan dari mulut sebagai simbol terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Komunikasi verbal menggunakan medium seperti perbincangan, ucapan, pembentangan, mesyuarat dan perbualan telefon. Keenam-enam medium ini memerlukan penghantar dan penerima maklumat. Komunikasi verbal berlaku melalui proses di mana penghantar menghantar maklumat menggunakan media tertentu kepada penerima. Sebelum maklumat disampaikan kepada penerima, penghantar akan mengikut maklumat terlebih dahulu, dan selepas media disampaikan kepada penerima, penerima akan mendekod maklumat tersebut supaya maklumat yang disampaikan lebih difahami. Selepas itu, akan berlakunya maklum balas antara penerima dan penghantar. Proses ini menunjukkan akan berlakunya proses komunikasi yang berkesan. Bagi memberikan penjelasan yang lebih mudah berkenaan dengan komunikasi verbal, saya menyertakan contoh di mana penghantar menghantar maklumat menggunakan media pembentangan kepada audiens yang ramai. Yang pertama, penghantar merupakan pihak pembentang yang akan menyampaikan hasil kajian kepada audiens dengan menyertakan beberapa bukti kepada penerima. Yang kedua, penghantar akan mengekod mesej yang disampaikan dalam bentuk tanpa atau rajah agar memudahkan penerima untuk memahami maklumat yang disampaikan. Yang ketiga, media. Penghantar menggunakan media persendirian dalam sesi pembentangan, iaitu pertemuan secara bersemuka di mana penghantar menggunakan mikrofon untuk menyampaikan maklumat kepada audiens. Dengan penggunaan mikrofon ini, penerima akan mendapat maklumat dengan lebih jelas. Yang keempat, penerima akan mendekod maklumat dengan mentafsir serta membaca dan memahami carta dan graf yang digunakan untuk merumuskan dapatan maklumat yang diperolehi daripada penghantar. Yang kelima, penerima. Penerima merupakan pihak yang akan menerima maklumat daripada pihak pembentang. Yang terakhir sekali, akan berlakunya maklum balas di mana penerima maklumat mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak penghantar ataupun pihak pembentang. Komunikasi verbal turut mempunyai kelebihan dan kelemahannya.
Saya senaraikan 4 kebaikan dan 4 kelemahan bagi komunikasi ini. Kebaikan yang pertama ialah penghantar dapat menghantar mesej dengan cepat kepada penerima. Yang kedua, komunikasi ini menggunakan gabungan visual dan audio, menyebabkan mesej yang disampaikan lebih terkesan. Yang ketiga, penerima dapat menghantar maklum balas yang cepat kepada penghantar. Yang keempat, dalam komunikasi ini, penghantar dan penerima dapat menggambarkan emosi masing-masing. Dari segi kelemahan pula, komunikasi ini tidak sesuai digunakan oleh penghantar yang tidak mempunyai kemahiran bercakap seperti bisu dan seram. Yang kedua, mesej yang dihantar tidak boleh disimpan. Selepas berlakunya komunikasi, penerima dan penghantar tidak dapat melihat kembali komunikasi yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, mesej yang dihantar mungkin akan disalahfahamikan oleh penerima maklumat kerana contohnya dalam komunikasi cara perbualan telefon di mana penerima maklumat tidak dapat memahami nada yang digunakan oleh penghantar maklumat menyebabkan mesej tersebut disalahfahamikan. Yang keempat, penerima tidak memahami mesej yang dihantar. Mungkin penerima tidak memberikan perhatian semasa maklumat disampaikan oleh penghantar maklumat. Itu sahaja penjelasan daripada saya tentang komunikasi verbal. Sekian, terima kasih.